Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba', sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat diteruskan lagi pengajian kitab 40 hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang menjadi pilihan utama Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wafat pada tahun 676 Hijrah. Malam yang berbahagia ini kita teruskan dengan hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakad din min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak bersoal-soal dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka yang diutuskan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 974 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 974 Hijrah. Dah wafat 500 tahun yang lalu. Mengemukakan berhubung tentang hadis yang ke-9. Hadis ini merupakan qawaiduddin, peraturan agama. Qawaiduddin, peraturan agama. Hadis yang ke-8, huququddin,
hak-hak dalam agama. Maka hadis yang ke-9 pula, qawaiduddin, peraturan-peraturan agama. Inilah dia kebijaksanaan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah. Setiap hadis berhubung kait. Setiap hadis ada hubung kaitnya. Hadis ke-7, qawamuddin, keteguhan agama. Hadis yang ke-8, huququddin, hak-hak dalam agama. Hadis yang ke-9, qawaiduddin, peraturan-peraturan agama. Baik. Peraturan-peraturan agama, kalau diperhatikan apa yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan di sini, tak banyak mana peraturan-peraturan agama. Lebih banyak peraturan penamaan calon di Melaka Imam Za'bah. Di sini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 sahaja peraturan pokok dalam agama. 2 sahaja. Yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Itu peraturan pertama. Peraturan yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Mudah, ringkas, simple past tense, simple present tense, simple perfect tenses. 2 aja. Apa yang dilarang, jauhi, tinggalkan. Apa yang diperintah, laksanakan sekadar kemampuan. Itulah dia qawaiduddin, peraturan-peraturan agama Islam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka apabila seseorang Muslim, orang Islam, dapat mampu meninggalkan, menjauhi apa jua larangan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya taat, setia, patuh dalam menyempurnakan titah perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tu, dia diakui sebagai hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Apa makna takwa? Imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Perintah Allah dijunjung, larangan Allah dijauhi sama sekali. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Perintah Allah dijunjung,
larangan Allah dijauhi. Perintah Allah dijunjung sebagaimana yang ditunjuk ajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan Allah ditinggalkan, dijauhi sama sekali, sebagaimana juga yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah dia sebagai hamba Allah yang bertakwa. Itulah makna takwa. Takwa itu mengandungi dua kriteria. Perintah Allah dijunjung, larangan Allah dijauhi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, apa jua yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kita lakukan kadar mana yang termampu. Apa jua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalkan, jauhi sama sekali. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 7 surah Al-Hasyr. Ayat 7 surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa jua yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang kepada kamu, pegang, yakni tunaikan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa jua yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang atas diri kamu, fantahu, tinggalkan, jauhi sama sekali. Ayat 7 surah Al-Hasyr. Jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Itulah dia makna qawaiduddin, peraturan agama. Apabila kita mematuhi peraturan agama, maka kita diperlakukan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, orang Islam yang bertakwa, orang yang beriman yang bertakwa. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syeikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 974 Hijrah. Dalam mengupas dan menjelaskan hadis bilangan yang ke-9 ini, Al-Syeikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 102 surah Ali Imran. Ayat 102 surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutilah kamu akan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Apa makna sebenar-benar takwa? Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala keluarkan perintah, ini perintah dari Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah,
dengan sebenar-benar takwa, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksudkan dengan sebenar-benar takwa itu, manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Sebenar-benar takwa tu apa? Kan budak-budak suka cakap yang benar, yang benar. Ya, yang benar. Ya, takwa yang benar. Apa dia? Sebenar-benar takwa itu ialah apa jua yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang, kita jauhi, kita tinggalkan. Apa jua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan, kita laksanakan mengikut kemampuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah namanya belajar hadis bersanad. Bersanad maknanya bukan kita baca hadis, kita syarah hadis itu ikut selera kita. Tak, kita syarah sebagaimana dijelaskan, disyarahkan oleh ulama as-salafus salih. Oleh kerana hadis 40 ini disusun atur oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah. Maka muridnya iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maknanya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seorang yang alim mazhab Imam Asy-Syafi'i, wafat 974 Hijrah, menadah hadis 40 ini dengan gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari belajar dengan gurunya, dan gurunya menadah hadis ini dengan penyusun sendiri, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi. Sebab itu tuan-tuan pun bertanya, alah, lecehlah Ustaz Hanafiah sibuk nak sebut nama Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebutlah nama Perdana Menteri. Kalau dapat moratorium, siapa suruh belajar hadis bersanad? Kalau belajar hadis bersanad begini, kita bukan syarah ikut selera kita. Dia ada sanad dia, sampaikan dari siapa, sampaikan dari siapa, sampaikan dari siapa. Saya belajar hadis 40 ni dengan 4 orang ustaz. 4 pondok, 4 pengajian saya belajar. Tuan guru wajibkan saya belajar hadis 40. Saya kata leceh lah, kerana semua pondok, semua pusat pengajian yang saya belajar wajib belajar semula hadis 40. Buat apa kita nak belajar ilmu boleh terbang dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat? Awak orang utara kata, awak nak belajar hadis 40 no? Kenapa nak belajar hadis 40 lagi ni? Baru saya faham. Hadis ini istimewa. 40 hadis pilihan. Ada keutamaan, perkara yang utama. Baik,
Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan takwa sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, takwa yang apabila kita dah faham apa makna takwa, perintah Allah dijunjung, larangan Allah dijauhi, sebagaimana yang ditunjuk ajar, dipandu arah oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka pada ayat 102 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wah, ini perbahasannya, sebenar-benar takwa. Maka apabila kita ini sebenar-benar takwa, kita layak sebagai Habibullah, kekasih Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bagaimana nak dapat sebenar-benar takwa? Makna takwa dah jelas, firman Allah dan hadis bilangan 9. Tetapi nak dapatkan sebenar-benar takwa ni, oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan apa yang dikemukakan oleh guru-gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijrah, dah wafat 1000 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi dalam menjelaskan hadis yang ke-9 ini, sebenar-benar takwa sebagaimana yang Allah tuntut pada ayat 102 surah Ali Imran. Sebenar-benar takwa itu iaitu ada 2 unsur. Unsur yang pertama al-ijtinab, dapat mampu menjauhkan sama sekali dan meninggalkan sama sekali. Itu dia pertama. Unsur pertama al-ijtinab, jauhi dan tinggalkan sama sekali. Manakala unsur yang kedua wiqayah, kemampuan untuk kita jaga, pelihara, bahasa standard maintain. Dalam bahasa Arab disebut wiqayah, penjagaan, pemeliharaan. Baik, yang unsur pertama al-ijtinab, menjauhi dan meninggalkan sama sekali. Jauhi apa? Tinggalkan apa? 2. Yang pertama, jauhi dan tinggalkan zillah. Bahasa Melayu maknanya apa jua bentuk kesalahan. Zillah, apa jua bentuk kesalahan. Daripada sekecil-kecil kesalahan sehingga sebesar-besar kesalahan. Zillah. Yang kedua, jauhi dan tinggalkan sama sekali ghaflah. Ghaflah, kelalaian, lalai. Yang pertama,
jauhi dan tinggalkan sama sekali zillah, kesalahan, apa jua bentuk kesalahan, daripada sekecil-kecil penalti kesalahan sehingga sebesar-besar kesalahan, dosa kecil maupun dosa besar. Zillah. Yang kedua, jauhi dan tinggalkan sama sekali ghaflah, kelalaian, lalai. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, unsur yang kedua bagi seseorang itu berjaya meletakkan dirinya sebenar-benar takwa, haqqa tuqati, iaitu dapat menjaga dan memelihara diri daripada dua. Menjaga dan memelihara diri daripada dua. Yang pertama, khallah, kekosongan. Menjaga dan memelihara diri daripada yang kedua, illah, penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua unsur. Unsur yang pertama, tinggalkan, jauhkan kesalahan dan kelalaian. Unsur yang kedua, pelihara, jaga apa yang kau nak pelihara, apa yang kau nak jaga. Dua. Yang pertama, kekosongan. Apa benda kekosongan? Yang kedua, penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijrah, mengingatkan unsur kedua ni, penjagaan. Penjagaan ni yang susah. Ya, nak buat, nak bina bangunan kota Iskandar ni mudah, Tuan Haji Razak. Tapi nak jaga, dah retak-retak tail dinding ni. Nak bina senang, nak jaga yang susah. Baik, apa yang nak dijaga? Dua, kekosongan dan penyakit. Apa dia? Jangan ada kekosongan dalam hidup. Ya, kita perlu ada pengisian dalam hidup. Kalau tak, jiwa kita kosong. Apabila jiwa kita kosong, iblis, syaitan akan menyediakan jadual, skedul kekosongan jiwa raga kita habis. Jadi kita kena buat pengisian kehidupan kita. Dah atur dah. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, at-tadbiru minal ma'isha. At-tadbiru, mentadbir itu suatu yang penting dalam kehidupan. Jangan ada kekosongan, mesti ada pengisian. Kosong jiwa raga kita, iblis, syaitan dah sediakan skedul jadual untuk perangkap dan sesatkan kita. Wal-i'azubillah. Yang kedua, kita kena jaga, kita kena pelihara penyakit. Kerana penyakit ni ada dua bentuk. Penyakit luaran, penyakit dalaman. Penyakit rohani, penyakit jasmani.
penyakit zahir, penyakit batin. Itu dia peringatan yang nak dijelaskan apa dia yang dimaksudkan dengan haqqa tuqati. Haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritalah, nak tunggu masa habis. Waktu saya belajar pondok Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah, almarhum tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Latif, lantik saya sebagai setiausaha pondok. Hal ehwal pondok, saya sebagai setiausaha. Saya anak Johor, orang Johor, diberi kepercayaan untuk jadi setiausaha pusat pengajian di Pengkalan Hulu, Keroh, Perak. Bayangkan. Ceritanya, kita terima dua pelajar daripada sekolah Henry Jenny. Itu arahan kerajaan arahkan, pondok engkau kena terima dua pelajar daripada Melaka, Henry Jenny. Tuan guru almarhum mesyuarat, minta pandangan saya tak setuju. Saya kata kerana pondok kita bukan pusat asuhan, pondok kita adalah pusat pengajian, bukan pusat pentarbiahan. Tok guru kata ngangguk. Dia kata, guana mu royak gitu dia. Tu bahasa orang sana lah, dia dekat dengan Kelantan. Guana mu royak gitu dia. Kenapa kau cakap begitu? Saya kata, tuan guru, kita tak ada jadual untuk pengisian masa pelajar lepasan Henry Jenny. Kerana ini pelajar Henry Jenny, orang Melayu kata sekolah jahat. Kita patutnya ada kurikulum khas untuk dia. Kita mesti ada pengisian khas untuk dia. Kalau tak, nanti dia pergi kat sini, dia kekosongan. Tuan guru saya dengar, kenapa mu cakap kekosongan pula? Dia kosong kerana dia ni lain sikit. Dia tak sama dengan orang lain. Apabila tak ada pengisian khas untuk dia, nanti dia akan mengulangi semula kejahatan dia. Kita kena ada pengisian khas untuk dia supaya dia ni haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Kalau tak, dia akan mengulangi balik sifat jahat dia tu. Maka tuan guru cakap dengan saya, tak apalah, dah kerajaan hantar, nanti kerajaan kata kita sekolah PAS pula. Dia kata tak nak terima. Terima dalam usaha. Saya kata, siapa nak ambil dia? Saya tak nak ambil. Wah, kita si usaha bagilah kepada seorang ustaz, mentor dia. Ustaz tu akan ajar, didik dia, khatam Quran dengan ustaz tu lah. Satu hari dia kena belajar 16 kitab dengan ustaz tu. Satu hari 16 kitab, maknanya 16 jam dia kena ngadap dengan ustaz tu dekat pondok. Ni cerita lah. Selepas 7 hari, ustaz yang mengajar tu beritahu dengan saya, dia hilang duit. Saya kata, kalau dia hilang duit, budak Henry Jenny itulah yang curi. Dia kata, macam mana kau boleh tuduh dia? Kita kena belajar kitab juga. Dia yang curi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apa, budak tu kita pun tak pukul dia, tak dera dia, tapi ada cara. Yang akhirnya dia mengaku dia curi duit ustaz tu.
Maka saya tanya dengan ustaz yang mengajar dia, engkau simpan duit kat mana ustaz? Aku simpan duit dekat celah-celah kitab. Di pondok dia tu, bangunan kecil tu, dia ada lebih kurang 200 kitab. Ustaz tu tahu ni kitab ni disimpan duit kat sini, duit RM10, duit RM20, duit RM50. Ustaz tu tahulah kitab apa. Dalam simpan dalam kitab tu pun si budak tu boleh curi. Budak Henry Jeni ni boleh curi. Maka saya tanya budak Henry Jeni ni, macam mana kau boleh scan? Dia kata, tak tahulah ustaz, apabila saya masuk aja pondok ustaz ni, autoran mata dia nampak ustaz ni simpan dekat celah ni, nampak mata dia tu nampak. Jadi aku cakap, waktu bila kau boleh curi di ustaz tu? Dia kata ustaz tu sambil ngajar-ngajar, ustaz tu pun dia pergi dapur dia tengok apa-apa. Sambil dia tengok dapur tu, dalam masa 3 saat dia boleh pup ambil duit RM10 dalam celah kitab. Kelas. Selepas tu mesyuarat tergempar. Tuan guru pun tanya dengan saya, macam mana ustaz? Anapiah, gini tuan guru, apa yang Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi yang telah wafat pada tahun 800 Hijrah ada cerita tentang Hayatul Hayawanul Kubra. Cerita tentang Hayatul Hayawanul Kubra. Jadi budak ni kita kena didik dia sebagaimana dalam kitab Hayatul Hayawanul Kubra. Jadi budak ni dia dah ada sifat. Sifat apa? Sifat singa. Sifat tabiat singa tu dah ada pada budak Henry Jeni ni. Dia masuk aja bilik ustaz tu, dia tahu ustaz simpan duit kat mana. Kau jangan nak kelentong lah. Dan dia punya kecekapan dia seperti singa. Orang Arab kata singa Al-Asad. Jadi kita buka kitab, ulama dulu dah buat apa cara-cara nak tundukkan singa. Tapi tak ajar kat sini lah. Ini cuma nak cerita dengan tuan-tuan, macam mana, kenapa orang tu dah masuk penjara, balik kampung dicuri semula, kerana dia belum lagi dapat meletakkan diri dia sebagai haqqatu qatih. Haqqatu qatih, sebenar-benar takwa. Ya, dia mungkin dia dah dapat al-ijtinab, jauhkan, tinggalkan kesalahan dan kelalaian. Tetapi yang kedua, wiqayah, pemeliharaan, penjagaan dia tu, dia mampu jaga tak? Memang cantik Masjid Kota Iskandar, mampu jaga tak? Tak mampu, action aja. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.